Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali semula dalam kelas sejarah Mr. Hakim. Okey, pada hari ini kita akan mula belajar sejarah secara rasmi. Pada minggu lepas awak belajar civic kan? Okey, jadi hari ini kita akan mula belajar sejarah secara rasmi. Okey, mungkin awak tak tahu sejarah tu mengenai apa, kenapa kena belajar sejarah. Betul tak? Selama ni awak tahun 1, 2, 3 awak tak belajar sejarah, tiba-tiba tahun 4 kena belajar sejarah. Okey, kenapa kita kena belajar sejarah? Mari kita tengok. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Mari Belajar Sejarah dan unit 1 mengenali sejarah. Jom kita sama-sama mengenali sejarah. Kita kena kenal sejarah dulu baru kita boleh suka untuk belajar sejarah. Okey. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pelajaran saya tu awak lah awak akan dapat apa? Menyatakan pengertian sejarah, mengenal pasti sumber sejarah, mengenal pasti kaedah penyelidikan sejarah. Jadi ada 3 iaitu pengertian sejarah, sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Okey. Seterusnya, ini kandungan pembelajaran kita hari ini iaitu pada mula sekali kita akan belajar pengertian sejarah. Apakah maksud sejarah? Yang kedua kita akan belajar mengenai sumber sejarah. Ada berapakah sumber sejarah? Ada 2, 3, 10, 14. Mari kita tengok nanti ya. Dan akhir sekali, yang ketiga kaedah kajian sejarah. Macam mana sejarawan, iaitu orang yang mengkaji sejarah ni, dia mengkaji sejarah. Macam mana cara dia buat? Dia ada mesin masa ke untuk balik ke masa lalu, belajar pasal peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lalu? Tidak nanti kita tengok macam mana orang-orang sejarah ni dia mengkaji peristiwa yang telah lama berlaku pada masa lalu. Okey, yang pertama, pengertian sejarah. Okey, apa dia maksud sejarah? Kita tak boleh pandai-pandai bagi maksud sejarah. Kita kena rujuk kepada ahli-ahli sejarah apa yang diorang maksudkan dengan sejarah. Okey, sini ada beberapa tokoh. Mereka semua ini adalah tokoh-tokoh sejarah dunia. Okey, yang pertama sekali nama dia ialah Herodotus. Okey, apa dia kata pasal sejarah? Dia kata sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Maksudnya sejarah ni adalah cerita tentang tindakan manusia dan sebab kenapa diorang melakukan perkara tersebut. Okey, menurut Ibnu Khaldun pula. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Okey, kalau E.H. Carr ni dia kata apa? Sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Okay, manakala ni orang Malaysia, ni orang Inggeris, orang Arab, orang Eropah. Okay, orang Malaysia kata apa? Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kai Kim, dia kata sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Dan akhir sekali Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim, dia kata sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Catatan atau rekod peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, berdasarkan semua pengertian-pengertian sejarah yang diberi oleh tokoh-tokoh ini, kita boleh kata bahawa sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Dia mesti benar-benar berlaku, bukannya kisah dongeng. Benda tu perkara yang betul-betul berlaku. Kalau ada orang kata zaman dulu ada naga yang boleh terbang berkeliaran kat seluruh dunia ni, adakah dia benar-benar berlaku? Tidak. Jadi itu bukan peristiwa sejarah, itu adalah cuma legenda. Okey, sejarah memberi teladan untuk kehidupan manusia. Sejarah memberi teladan. Apa itu teladan? Teladan itu maksudnya pengajaran.
Okey, daripada peristiwa sejarah yang kita belajar, kita akan dapat nampak apa yang sepatutnya kita buat, apa yang kita sepatutnya tak buat. Ha. Contohnya kalau kita buat perkara ni, mungkin negara kita akan dijajah oleh negara lain. Jadi kita belajar daripada sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Okey, seterusnya. Yang kedua, sumber sejarah. Dari mana orang-orang sejarah ni, sejarawan, dia mendapatkan maklumat mengenai peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Kita tak ada mesin masa tau untuk balik ke masa lalu, kaji peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman dulu. Jadi macam mana dia orang buat? Dia menggunakan dua sumber, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Okay, sumber primer ni adalah sumber yang asli, yang original lah, yang tak ada orang kacau, tak ada orang olah. Okay, antara contoh ni ialah fosil. Apa itu fosil? Fosil ni adalah tulang haiwan yang telah selamat lah selama ribuan tahun. Contohnya kalau para ahli sejarah tu dia nak mengkaji mengenai dinosaur, mana dia nak dapat sumber? Melalui fosil dinosaur. Mereka akan tahu, okey, dinosaur ni bentuk gigi dia macam ni, jadi dia makan apa? Dia makan daging contohnya. Okay, seterusnya, contoh sumber primer yang lain ialah manuskrip. Apa itu manuskrip? Manuskrip ialah hasil tulisan tangan yang asli. Bukannya dia buat pakai komputer, dia print pakai komputer. Ianya ditulis oleh manusia. Ni adalah tulisan tangan manusia. Dia tulis, contohnya dia tulis, ini adalah manuskrip sejarah Melayu. Dia cerita pasal sejarah yang berlaku pada zaman Melayu Melaka. Jadi dia tulis, Hang Tuah telah pergi ke China, ke negara China. Hang Tuah telah berjumpa dengan Maharaja China. Itu adalah manuskrip. Dia asli, bukannya yang telah diedit ataupun yang telah ditulis pakai komputer. Okey. Seterusnya ialah dokumen rasmi. Apa contoh dokumen rasmi? Surat beranak ialah contoh dokumen rasmi. Katakanlah orang pada masa hadapan, dia kata dia nak kaji sejarah mengenai awak. Macam mana mereka nak buktikan bahawa awak wujud kat dalam dunia ni? Mereka menggunakan sumber dokumen rasmi, iaitu surat beranak. Jadi surat beranak ni adalah bukti bahawa awak wujud dalam dunia ni, awak lahir dalam dunia ni. Okey, yang terakhir ialah artifak. Artifak ialah, contohnya, ini ialah contoh artifak. Dia dijumpai dekat dalam gua dan dia menunjukkan bahawa pada zaman dahulu ada manusia zaman batu yang tinggal di dalam gua dan mereka mencipta tembikar. Okey. Sumber sekunder pula ialah sumber yang telah diolah, yang telah diedit, yang telah maksudnya dia bukan asli lah. Okey. Contohnya ialah buku, majalah dan akhbar. Seterusnya, macam mana cara, sekarang tadi sumber kan, sekarang kaedah pula. Macam mana cara ahli-ahli sejarah membuat kajian mengenai sejarah? Macam mana cara dia membuat? Okey, ada 3 cara, iaitu arkeologi, lisan dan juga bertulis. Okey, arkeologi merupakan proses gali cari dan mendapat maklumat daripada fosil, tembikar dan lain-lain. Ini adalah contoh gambar arkeologi. Mereka gali tanah, kemudian dia cari ada tak tulang manusia ke, ada tembikar ke yang telah tertanam di dalam tanah. Okey, daripada penemuan tu mereka boleh buat satu andaian bahawa ada manusia yang telah lama tinggal di bumi Malaysia sejak 200,000 tahun yang dahulu contohnya. Ini adalah proses arkeologi ataupun proses gali cari. Cara yang kedua ialah
Kaedahnya yang kedua untuk mendapatkan maklumat ialah dengan melalui lisan, iaitu kita temu bual orang yang terlibat dalam peristiwa bersejarah. Contohnya ni adalah proses temu bual. Pakcik ni dulu mungkin dia askar semasa zaman sebelum merdeka. Jadinya dua orang ni dia temu bual pakcik ni untuk tanya dia macam mana pengalaman dia ketika perang, apa yang dia buat, macam mana Jepun menjajah Malaysia pada zaman dahulu. Okey, dan yang ketiga ialah kaedah bertulis, iaitu mencari maklumat melalui hasil tulisan, iaitu kita baca buku-buku sejarah, buku-buku ataupun manuskrip daripada hasil tulisan tersebut kita dapatkan maklumat. Okey. Okey, jadinya rumusan. Okey, pengertian sejarah ialah apa dia pengertian sejarah? Perkara yang berlaku pada masa lalu. Sumber sejarah ada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey, contoh sumber primer apa? Apa contoh sumber primer? Fosil, manuskrip, dokumen rasmi. Okey. Negara sumber sekunder pula ialah benda yang telah diolah, iaitu buku, majalah, akhbar. Akhbar tahu apa? Akhbar tu surat khabar. Awak pernah jumpa kan surat khabar? Okey, kaedah penyelidikan pula ada 3, iaitu arkeologi, lisan dan bertulis. Okey, mari kita tengok objektif kita tadi. Ni objektif kita kan. Adakah awak dapat berjaya ni menyatakan pengertian sejarah? Berjaya kan? Baik, kalau berjaya tandakan right. Adakah anda berjaya mengenal sumber sejarah? Ya, ada 2, iaitu sumber primer, sekunder. Dan mengenal pasti kaedah penyelidikan sejarah ada 3, iaitu arkeologi, lisan dan juga bertulis. Okey, akhir sekali cikgu nak awak buat latihan ni dalam buku tulis garis 1. Dituliskan hari dan juga tarikh. Ni tajuk dia latihan. Okey, apakah maksud sejarah menurut Herodotus? Tuliskan maksud dia. Awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 4. Kemudian yang kedua, nyatakan contoh bagi sumber sejarah berikut. Sumber primer apa contoh-contoh dia, sumber sekunder apa contoh-contoh dia, dan akhir sekali nyatakan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah apa? Arkeologi. Itu semua tu. Okay, dah siap, ambil gambar dan hantarkan kepada Mr. Hakim melalui Padlet. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.